Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sabidul Muhtadin oleh Syekh Ahmad Arsyad Al-Banjari lah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari oleh Banjar Indonesia lah. Fasal pada menyatakan istinja. Ketahui olehmu bahawasanya erti istinja pada istilah syarak iaitu menghilangkan ain najasah dan asarnya daripada kubul atau dubur dengan air atau menghilangkan ainnya daripadanya dengan batu dan barang yang pada makna batu. Bermula istinja. Bermula istinja daripada tiap-tiap najasah yang basah yang keluar ia daripada dubur atau kubul, wajib ia kerana basuh lah dah. Istinja daripada tiap najasah yang basah yang keluar keluar ia daripada dubur atau kubul, wajib ia kerana beberapa hadis yang menyuruhkan dengan dia suruh janji seksa atas yang meninggalkan dia, tetapi tiada wajib atas segera. Hanya adalah ia wajib tak kala menghendaki upama semayang atau tak kala picit waktu atau takut daripada istinsyar najasah daripada tempatnya. Dan harus pada hak orang yang salim mentakhirkan istinja daripada wuduk tiada daripada tayamum. Maka tiada harus baginya mentakhirkan istinja daripadanya. Adapun orang yang tiada salim, iaitu yang sentiasa hadas, maka tiada harus baginya mentakhirkan istinja daripada wuduk dan keluar dengan kesta najasah yang basah itu najasah yang kering seperti tahik, ketila yang tiada sertanya basah dan barang yang suci yang kurang seperti batu dan kayu dan ulat yang keluar ia pada hal tiada sertanya basah, maka tiada wajib istinja daripadanya, tetapi sunat istinja daripada yang demikian itu segia keluar daripada khilaf dari orang yang mewajibkan dia. Dan demikian lagi tiada wajib istinja daripada mani kerana bahawasanya mani itu suci, dan istinja iaitu ibarat daripada menghilangkan najasah atau meringankan dia. Syahadat. Okey, sekat tu dulu. Jadi dia kata dah istinja ni. Ketahuilah yang dimaksudkan dengan istinja menurut syarak ialah menghilangkan benda najis dan bekas najis lah di kubul atau dubur dengan menggunakan air atau batu atau yang serupa dengan batu. Beristinja ni wajib pada setiap keluar najis yang basah dan kubul atau dubur. Kerana terangkan dalam beberapa hadis yang kesemuanya memberikan isyarat perintah menghilangkannya dan juga dijanjikan seksa bagi yang sengaja meninggalkannya. Jadi wajib lah. Namun dalam melaksanakan istinja ini tidak wajib bersegera kecuali bagi yang ingin mendirikan solat. Mengikut pendapat ni lah. Ia ada khilaf ke sebelum ni kita cerita, tapi kuat muktamad masalah kita gitulah. Tidak wajib segera kecuali jika ingin mendirikan solat atau kerana waktu solat hampir habis atau takut najis menjala ke tempat lain. Ada soal lagi, takut menjala ke tempat lain, takut sesah benda lain ke. Jadi wajib juga walaupun tidak nak semaya dah. Itulah salah satu pendapat lain. Kata wajib selalu segera dah. Gitu. Orang yang sihat boleh melambatkan istinja kalau nantinya ia bersuci dengan berwuduk, tapi kalau bersuci dengan bertayamum tidak boleh melambatkan. Kalau tayamum kena segera kok. Kalau dengan wuduk dengan ada air lah, boleh lambat. Tapi kalau bertayamum kena segera juga. Orang yang tidak sihat seperti orang yang terus-menerus keluar air kencingnya, sebelum ni kita baca salasul baul, ia tidak boleh melambatkan istinja. Salasul baul kena segera lalu istinja, lepas kena bukuh lah dah. Bagi dia ke gapo lah. Dikeluarkan dari kata najis yang basah ni ialah najis yang kering seperti kotoran yang keluar yang tidak basah. Taik tu toko kering sungguh dah. Maka tidak wajib istinja, tetapi sunat sahaja agar keluar daripada perselisihan orang yang mewajibkan istinja. Ada juga kata wajib lah. Walaupun taik tu betul-betul toko tak blender kita kata tidak
jeluah lah. Kau tarik toko molek dah. Demikian pula tidak wajib istinja ketika keluar mani. Kerana mani itu sendiri suci sedangkan istinja adalah menghilangkan najis. Tak wajib. Kita wajib mandi wajib lah. Tapi tidak wajib istinja kira dah. Tapi kita lah tu dia tu air mazi ke bersentuh dengan dia jadi perbahasan pun tak. Hak molek ni suci belakang lah dah. Mazhab lain nak mani najis lah. Okey, habis tu. Dia kata syahadan tiada tiada memadai istinja itu melainkan dengan air atau dengan batu atau barang yang seumpama daripada tiap-tiap benda yang jamid. Dah kerah lah, lagi suci, lagi kasak yang dapat ia menenggali najasah, lagi tiada ia dihormati pada syarak seperti kulit yang sudah disamak dan rumput dan tembikar, kerana bahasanya Nabi SAW adalah ia istinja dengan batu dan menyuruhkan ia akan sahabatnya dengan istinja dengan dia, maka dikiaskan dengan batu itu barang yang lainnya daripada barang yang pada makna batu, maka tiada memadai istinja dengan benda yang cair yang lain daripada air, dan tiada memadai istinja dengan benda yang jamik yang najis atau yang kena najis, dan tiada memadai istinja dengan benda yang jamik yang suci yang tiada dapat meninggali najasah sebab licinnya atau seberupanya seperti tanah dan arang dah. Inilah. Jadi dia kata tidak cukup istinja melainkan dengan air, batu dan sesuatu yang serupa dengan batu yang keras lah, suci dan kasar yang dapat menghilangkan najis, dan lagi benda-benda tadi termasuk benda-benda tidak dihormati oleh syarak seperti kulit yang sudah disamak, rumput dan tembikar. Boleh ni. Kira tak? Kerana Nabi SAW beristinja dengan batu, menyuruh para sahabat beristinja dengan batu. Kata yang lain dari batu, yang serupa dengan batu dikiaskan dengan batu juga. Tidak memadai beristinja dengan zat cair yang lain dari air, dan tidak memadai dengan benda keras yang najis dan yang kena najis, dan tidak memadai beristinja dengan benda keras yang suci tapi tidak dapat menghilangkan najis kerana licinnya dan kerana lembutnya seperti tanah atau arang. Tanah tak boleh kata lembut dah, arang tak boleh juga dah. Gitu je kata dah. Cumanya kertas tisu tempat kita lah ni, zaman kita lah ni tisu kan ada budaya Cina, India ke apa nak. Ya Cina, Jepun ke apa lah. Jadi tisu ni boleh sebenarnya. Tisu ni dia tak boleh tulis ayat suci Quran ke apa dah. Jadi maksudnya kertas tu boleh lah. Kertas tu boleh termasuklah tisu dah. Bahkan ia lebih mudah guna tisu berbanding batu dah. Dulu payahlah tisu, zaman dulu kita payah tisu. Oleh sebab itu guna batu dah. Batu naik dah. Jadi kalau air tak ada, di pada pasir payah guna batu dah. Batu tu kalau ada sikit-sikit tinggal tu dimaafkan lah. Kuasa kubur-dubur tu tak. Sebabnya disyariatkan dibolehkan dah. Dimaafkan dibolehkan guna batu. Walaupun air tu lebih menyucikan. Tapi boleh dah. Tisu lagi lah suci berbanding batu dah. Hak molek ni guna tisu ni guna air dah. Tapi itulah nak. Tisu ni lebih mudah menyucikan dah daripada batu sekalipun. Jadi oleh sebab itu tak sedap pelik lah. Boleh guna tisu dah. Okey, lepas tu dia kata dan haram lagi tiada memadai istinja dengan suatu benda yang dihormati, maka benda yang dihormati itu beberapa bahagian. Setengah daripadanya barang yang tersurat atasnya suatu daripada ilmu seperti kitab hadis atau fiqh, tafsir atau kitab ilmu alat bagi yang tersebut itu. Jadi ilmu tak salah berlaku, ilmu sains tak salah dah. Adapun kitab yang tiada dihormati seperti kitab falsafah dan Taurat dan Injil yang telah diketahui akan keadaannya sudah berubah daripada asalnya, lagi tiada dalamnya nama yang mu'zam, maka haruslah istinja dengan dia. Dan seperti demikian itulah segala kitab hikayat yang dusta-dusta, maka haruslah istinja dengan dia. Maka tiada dalamnya nama yang mu'azzam, nama yang diagungkan. Dan setengah daripada segala bagi benda yang dihormati, iaitu makanan yang daripada air, sama ada ia makanan manusia atau makanan jin seperti tulang, dan jikalau ada ia sudah terbakar sekalipun,
Kerana bahasanya Nabi SAW adalah menegahkan daripada istinja dengan tulang, maka sabdanya yang mulia bahasanya tulang itu makanan segala saudara kamu, yakni sekalian jin. Yang Islam, maka makanan manusia terlebih utama ditegahkan istinja dengan dia, sama ada makanan itu tertentu manusia memakan dia atau terbanyak manusia memakan dia daripada binatang pada memakan dia manusia atau binatang. Adapun jika adalah makanan itu terbanyak binatang memakan dia daripada manusia atau tertentu binatang pada memakan dia, maka tiadalah haram istinja dengan dia. Dan yang mafhum daripada ibarat tuhfah bahawasanya apabila bersamaan pada memakan makanan itu manusia dan binatang memadailah istinja dengan dia, lagi tiada haram dan tiada memadai istinja dengan kulit yang belum disamak, kerana bahawasanya jika ada ia daripada bangkai maka itu najis, dan jika adalah ia daripada kulit binatang yang halal lagi yang disembelih maka itu dimakanan juga. Kulit pun tak boleh juga dah. Okey, dia kata dah. Jadi haram dan tidak memadai beristinja dengan suatu benda yang dihormati. Benda-benda yang dihormati ini ada berapa macam lah. Yang di antaranya benda yang tertulis dalamnya ilmu pengetahuan seperti hadis, fiqh, tafsir, kitab ilmu alat dan ilmu pengetahuan di atas. Ni memanglah ilmu agama lah kira dah, walaupun ilmu alat dah, ilmu bahasa Arab. Kitab yang tidak dihormati seperti kitab falsafah, Taurat, Injil yang sudah diketahui telah berubah aslinya dan dalamnya tidak tercantum nama Allah, boleh dipakai untuk istinja. Dia kata gitu. Sekali ada nama Allah gok ke apa tu tak usah juga dah. Walaupun Injil dah. Falsafah pun buku hak kau lah. Falsafah sains yang benda tu kebesaran Allah juga dah. Benda molek dihormati tak boleh juga lah. Haram juga lah. Nah, ilmu-ilmu dihormati kena hormat lah. Tak kira lah. Okey. Ketika kata ilmu alat dah. Bahkan matematik pun ilmu alat nak faham. Ilmu faraid, ilmu agama juga dah. Kita kena hormat belakang lah ilmu lain pun dah. Kecuali benda tu, kalau benda tu memang karut, ada syirik yang besar dah, ilmu tajam mulut tu boleh lah dah. Tu banyak benda syirik khurafat dah. Tapi gitu lah, kalau ada benda molek pun kita cuba elok lah dah. Tapi gitulah, benda-benda yang tidak hormat, seroba boleh lah kita kata seroba, cerita-cerita, kata isu-isu semasa yang sentiasa kadang-kadang ada mengopak, ada benda tak molek dah. Kita tak hormat lah kira dah, cerita semasa boleh lah dah. Seroba tu dah. Tu pun jangan seroba ada cerita agama, jangan. Ada juga kan, kadang-kadang ada cerita agama tak salah tu dah. Hak lain tu boleh lah dah. Cerita artis, cerita bola, cerita sukan boleh lah dah. Okey, lepas tu di antara benda yang dihormati seperti makanan, baik makanan manusia maupun makanan jin, seperti tulang sekalipun sudah dibakar pun sekalipun, kerana Nabi SAW melarang beristinja dengan tulang walaupun telah dibakar, tak boleh lah dah. Rasulullah SAW bersabda bahawa tulang itu makanan saudaramu, yakni seluruh jin yang beragama Islam. Maka makanan manusia terlebih lagi dilarang pakai untuk beristinja. Makanan itu khusus untuk manusia atau kebanyakan manusia dan dimakan binatang, atau sama dimakan manusia dan binatang. Jika makanan itu kebanyakannya dimakan oleh binatang dan dimakan oleh manusia atau khusus untuk makanan binatang saja, maka tidak diharamkan istinja dengannya. Pula. Dan yang difahami dan apa yang tercatat dalam kitab Tuhfah, apabila sama-sama dimakan manusia dan binatang boleh dipergunakan untuk beristinja dan tidaklah haram pula. Kata gitu. Tapi tidak boleh dengan kulit yang belum disamak, kerana kalau kulit itu berasal dari bangkai terhitunglah najis. Dan kalau dari kulit binatang yang halal dimakan dan disembelih termasuklah makanan, tak boleh pula kalau kulit itu makannya dah. Okey. Dan setengah daripada yang daripada yang dihormati iaitu haiwan seperti tikus dan sukunya yang berhubung dengan dia dan suku-suku manusia yang berciri-ciri bercerai-cerai daripadanya, dan jika adalah ia kafir, harbi atau murtad sekalipun. Adapun suku-suku yang bercerai daripada haiwan yang lain daripada manusia, maka tidaklah haram istinja dengan dia sekira-kira dihukumkan dengan sucinya seperti bulu haiwan yang dimakan. Inilah yang tersebut dalam nihayah. Adapun yang difaham daripada ibarat Tuhfah bahawasanya suku-suku kafir, harbi dan murtad tiada ia dihormati, maka tiada haram istinja dengan dia, dan haram istinja dengan kulit yang dimakan daripada kulit buah-buahan seperti kulit semangka. Adapun kulit yang tiada dimakan seperti sabut dan tempurung, kelapa, dah.
kulit delima, maka tiadalah diharam istinja dengan dia, tetapi makruh istinja dengan dia jika ada dalam kulit itu isinya. Dan haram istinja dengan kulit kitab ilmu yang terberhubung ia dengan dia, dan demikian lagi haram istinja dengan kulit mushaf. Dan jikalau ada ia bercerai sekalipun dan sunat menghimpunkan antara batu dan air akan istinja pada qabul dan dubur, seperti didahulukannya istinja dengan batu kemudian maka istinja ia dengan air, supaya terpelihara daripada menyentuh ain najis tangannya dan supaya menghilangkan ia akan ain najasah dahulu. Dan asarnya dan hasil sunat menghimpunkan itu jikalau dengan batu yang kena najis dan dengan kurang daripada 3 kali sekali sapu sekali pun. Dan jika disimpankan istinja dengan salah suatu daripada keduanya, maka istinja dengan air terafdal, kerana menghilangkan akan ain najasah, dan asarnya bersalahan dengan batu, maka tiada menghilangkan ain ia melainkan akan ainnya jua sahaja. Dan terkadang tertentu istinja dengan air berapa surah yang lagi akan datang kenyataannya nanti. Dekat tu dah. Ada. Jadi dia kata, dan sebahagian dari yang dihormati ialah binatang seperti tikus. Tak boleh juga dah. Tidak tikus dan dengan bahagian anggota tubuh tikus dia. Dan manusia. Anggota tubuh manusia serta seluruh bahagian tubuh manusia. Sekalipun bahagian tubuh orang yang kafir harbi dan orang murtad pun, kita boleh guna dia untuk istinja ni. Rambut dia ke, tangan dia putus ke apa, tak boleh. Bahagian tubuh binatang yang lain dari manusia tidak haram istinja dengannya. Sekalipun dikiranya suci seperti bulu binatang yang dimakan dagingnya, inilah disebut dalam kitab Nihayah. Boleh tak bila binatang yang dimakan daging. Ia dapat difahami dan tercantum dalam kitab Tufah bahawa bahagian tubuh kafir harbi dan murtad tidak dihormati. Tidak dihormati. Tidak diharamkan beristinja dengannya, dan haram beristinja dengan kulit yang dimakan dari buah-buahan seperti kulit semangka. Ni pendapat ni pun ada. Kata boleh, kata kita tak lah tubuh manusia ke benda bulu ke manusia ke apa. Kulit manusia ke tak boleh berlaku lah kena. Sedangkan kulit buah yang tidak dimakan seperti sabut kelapa dan tempurungnya dan kulit delima yang tidak diharamkan beristinja dengannya, hanya makruh jika dalam kulit itu masih ada sisa buahnya. Tak ada sisa buahnya, tapi gitulah biasanya kalau kulit sabut tu, kalau buah kulit sabut saja, sabutnya dah. Tak ada masalah dah. Dan haram beristinja dengan kulit kitab ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum istinja. Tadilah kulit kitab ilmu pengetahuan ni kita hormat berlaku lah walaupun tak ada tulisan dah. Dan juga haram beristinja dengan kulit Al-Quran sekalipun telah terpisah-pisah daripada tulisan kulit saja. Dan sunat beristinja dengan menghimpunkan antara batu dan air di kubur dan dubur, seperti didahulukan beristinja dengan batu dululah. Istinja dengan tisu dulu dah, ataupun batu dulu, barulah dengan air. Agar terhindar dari terkena najis, agar benda dari bekas najis hilang dulu. Moleknya buat begitu lebih baik dah. Kita guna tisu dulu dah. Kalau 11 kali, berapa kali 3 kali lah, paling kurang dah. Buatlah sampai suci, biasanya 11 kali dah. Suci jilah dah. Lepas tu baru guna air. Jadi tak ada air najis kita dah. Dalam dapatnya pahala sunat sekalipun dengan batu yang kena najis. Dan Quran dari 3 kali sapu dah. Kalau kurang 3 kali sapu pun boleh. Guna tisu kau dah. Guna batu dah. Dan juga baru lepas guna air lah. Paling kurang tu 3 kali batu saja dah. Kalau kita nak sapu air, kurang daripada 3 kali pun tak apalah dah. Lepas tu kita guna air pun dah. Dan juga jika dipilihnya salah satu dari kedua cara, namun dengan mempergunakan air lebih afdal. Kalau salah satu, air lah lebih afdal dah. Kerana air dapat menghilangkan benda najis, air najis kan. Dan bekas najis, sedangkan dengan batu tidak menghilangkan bekas najis, dan yang dapat dihilangkan hanyalah benda najisnya saja dah. Air najisnya saja. Dan terkadang beristinja dengan air ditentukan dengan beberapa keadaan yang akan diterangkan kemudian. Ketahuilah ulama bahawasanya wajib atas perempuan pada istinja iaitu membasuh barang yang zahir daripada farasnya tak kala ia duduk atas kedua kakinya, adapun batin farjinya yang dalam bahagian dalam ya. Maka tiada zahir ia tak kala duduknya dan sukar menyampaikan air kepadanya, maka tiada wajib atasnya membasuh dia pada janabah dan tiada pada najasah. Inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tufah bersalahan bagi Syekh Asnawi. Bermula pada membadai menyampaikan istinja dengan seumpama batu itu iaitu 10 syarat.
Lepas ni kita bincang sebagai syarat. Kita ketahuilah bahawa yang wajib bagi perempuan dalam beristinja tu membasuh bahagian luar dari farji, vagina lah. Di bahagian luar saja di waktu duduk. Sedangkan dalam faraj yang tidak kelihatan di waktu duduk. Dan sukar menyampaikan air ke dalam ni tidaklah wajib membasuhnya. Seperti juga dalam mandi jenabah pun gitu juga dah. Duduk congkoh, duduk perberak tu dah. Barulah basuh. Tiga sapan lah dah. Inilah dipegangi oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitabnya bernama Tuhfatul Mutash, berbeza dengan pendapat Syekh Asnawi lah. Syekh Asnawi ni pendapat gano tau. Tak perlu duduk langsung ke. Dia kat dalil kan suci juga. Dalil suci juga berat lagi kan. Okey. Jadi bermula pada menyampaikan istinja dengan seumpama batu itu ataupun kertas tisu ke apa, iaitu 10 persyarat dulu. Itulah mazhab kita, mazhab itu tak sampai tahap tu dah. Kita ni jurus benar lah abad istinja dengan semaya ni. Tak apalah, kita bincang 10 perkara nak syarat nak guna batu ni lah. Pertama, bahawa ala najis yang keluar itu daripada kubul dan dubur, maka tiada medai istinja dengan batu pada najis yang keluar ia daripada lubang yang terbuka di bawah ma'idah, di bawah perut atau di atasnya, atas perut lah, atau pada solib, pada solib. Hanya wajiblah istinja dengan air jua. Syarat yang kedua, bahawa ada yang keluar itu daripada kubul yang wadih, yang jelas lah. Maka tiada mudi istinja dengan batu pada yang keluar daripada salah satu daripada dua kubul khunsa. Kerana diihtimalkan lebihnya, tetapi jika tiada ada pada alat khunsa muskil, itu dua alat lagi laki-laki dan perempuan hanya ada baginya lubang yang tiada menyerupai ia akan keduanya, maka memadailah pada istinja dengan batu kerana tidak diihtimalkan lebihnya. Yang kedua dah. Yang ketiga dah, bahawa adalah najis yang keluar itu belum kering, maka jika sudah kering sekaliannya atau setengahnya, tiadalah madai istinja dengan batu, hanya tertentulah istinja dengan air jua. Yang keempat, bahawa tiada berpindah najis yang keluar itu daripada tempatnya yang tetap ia padanya tak kala keluarnya, maka tiada memadai istinja dengan batu pada yang berpindah. Maka kerana inilah tiada memadai istinja dengan batu pada kencing, kemih. Orang yang kuluk aklaf, apabila diketahui sampai kemihnya yang kecil itu kepada antara kulitnya yang menutup khasyafahnya, laki ni kulitnya. Dan demikian lagi tiada memadai istinja dengan batu pada kemih pada kencing perempuan yang janda atau bekar jika diketahui sampai kemihnya itu kepada tempat masuk zakar dengan yakin, maka diketahui daripada yang tersebut itu bahawasanya darah haid perempuan dan darah nifas, maka tiada istinsyar ia daripada tempatnya, harus baginya istinja dengan batu. Kemudian daripada putusnya, dan jika ada ia janda sekalipun, apabila menghendaki ia akan tayamum kerana ketiadaan air, dan tiada mengembali ia akan sembahyangnya. Kita syarah ni dah. Yang kelima pula dah. Yang kelima, bahawa tiada mendatang pada tempat yang kena najis itu sesuatu yang lain yang najis atau yang suci, kering atau basah, jamid atau cair. Dan jikalau ada ia air sekalipun, maka jika mendatang pada tempat itu sesuatu daripada yang demikian itu, tiadalah memadai istinja dengan batu, tetapi tiada mengapa jika mendatang peluh, melainkan jika mengalir ia hingga melampaui safhah dubur atau hasyafah zakar. Syarat yang keenam dah, bahawa tiada melampaui najis yang keluar itu akan safhah dubur atau khasyafah zakar, maka jika melampaui ia akan dia tiadalah memadai istinja dengan batu kelebihan daripada khasyafah dia dah. Yang ketujuh, syarat ketujuh, bahawa ada batu istinja itu suci, maka tiada memadai batu yang kena najis. Syarat ke-8, bahawa batu itu kurang, maka tiada memadai batu yang basah. Bahawa batu itu kering, maka tiada memadai batu yang basah. Syarat yang ke-9,
Bahawa ada istinja itu dengan 3 kali sapu, dengan 3 batu atau dengan 3 persegi daripada satu batu, kerana yang dimaksudkan pada istinja itu berbilang sapu serta hilang ain najis, tiada berbilang batu, maka tiada memadai dengan kurang daripada 3 kali sapu. Dan jika hilang dengan dia ain najis sekalipun, mesti wajib 3 kali juga. Itu yang ke-9. Okey, lepas tapi jika tiada hilang ain najis dengan 3 kali sapu, maka wajiblah atasnya menambahi menyapu dia hingga hilang ain najisnya. Siapa hilang ain najis tak bukit tu pada 3 kali tak punya. 3 kali tu paling kurang dah. Kalau 3 kali tu tengok ada lagi tak. Kena buat lagi siapa tak ada dah. Lebih daripada 3 kali. Dan jika tiada hilang asarnya, kesannya sekalipun, kerana tiada yang menghilangkan akan dia melainkan air atau pecahan tembikar yang lumak seperti tepung ni. Syarat yang ke-10, bahawa adalah tiap-tiap sekali sapu daripada yang 3 kali itu melengkapi ia akan sekalian tempat yang disapu, maka tiada memadai tauzi'. Jadi mensuku-sukukan tiap-tiap sapu pada segala suku tempat yang disapu, seperti bahawa disapunya dengan sekali sapu pada setengah tempat yang disapu, dan setapunya pula dengan sapu yang kedua pada setengah tempat yang ketinggal, dan disapunya pula dengan sapu yang ketiga pada tempat yang ketinggal, maka iaitu tiada memadai, maka diketahui daripada mensyaratkan 3 kali sapu pada istinja dengan batu bahawa tiada disunatkan padanya menigai sapunya bersalahan dengan istinja dengan air, ia membasuh sekalian najis, maka disunatkanlah padanya menigai basuh kemudian daripada hilang ain najas dengan sekali basuh atau 2 kali. Jadi batu ni bukannya sunat 3 kali dah. Dia paling kurang syarat wajib bukan sunat dah. Sedangkan 3 kali hak lain tu pun kalau dengan air pun sunat pun dengan syarat kali pertama sekali hak hilang ain tu baru kira kali pertama, hak kedua ketiga tu barulah hak tambah tu sunat. Sekat tu dulu kita baca hak Rumi pula. Okey, cukup beristinja dengan sesuatu seperti batu dengan 10 syaratnya. Pertama, bahawa najis yang keluar itu dari kubul atau dubur lah. Bukan dari lain lah. Tapi kalau najis keluar dari lubang yang terbuka di bawah perut, pecah perut lubang, atau di atas perut, atau di sulbi dia tulis mana lah, maka tidak cukup beristinja dengan batu, tetapi wajib dengan air lah. Tak boleh lah kalau bukan kuasa kubur dan dubur lah. Yang kedua, bahawa najis yang keluar dari kubur atau dubur yang nyata, maka tidak memadai beristinja dengan pergunakan batu pada yang keluar dari salah satu dari kubur atau dubur khunsa ni, kerana diperkirakan termasuk anggota yang lebih. Tapi jika tidak ada alat kelamin bagi khunsa asli, alat kelamin lelaki atau alat kelamin wanita, yang artinya hanya ada lubang yang tidak serupa dengan lubang kubur atau dubur, maka cukuplah beristinja dengan menggunakan batu, kerana tidak diperkirakan alat itu termasuk anggota yang lebih. Bicara juga anggota lebih nak. Ini pendapat mazhab kita. Kalau kira apa dia, kalau tubik dua-dua kat, cuci dua-dua lah. Dengan batu apa dia lah. Tapi tiga berlakon lah dah. Yang ketiga, bahawa najis yang keluar belum kering, maka jika sudah kering semua atau sebahagiannya kering, tidaklah memadai beristinja dengan batu, hanya tertentu beristinja dengan air sahaja. Tak boleh dia keringat dah. Tak ilah lah. Nak dia keringat payah ni ilah dia batu dah. Jadi dia kena guna air lah. Yang keempat, tidak meluas najis yang keluar dari tempat keluarnya, maka tidak memadai istinja dengan batu kalau najis meluas ke tempat-tempat lain, kerana itu tidak boleh beristinja dengan batu. Terhadap air kencing orang yang kulit, kalau diketahui bahawa air kencingnya tersebar ke kulit yang menutupi kepala zakarnya. Kulit lah, ada kulit luar tu. Jadi kalau budak jantan ke apa kecing tak, dia tak sunat lagi tak, luar je dia tak boleh nak cuci dengan batu dah. Jenis cuci dengan batu ni dengan terbuka gitu dah. Lepas sunat terbuka tu barulah mudah dengan cuci dengan batu. Kalau ada kulit ni dia kena basuh dah. Dan juga tidak memadai beristinja dengan batu pada kencing perempuan yang sudah janda atau gadis yang diketahui dengan yakin bahawa air kencingnya menyebar ke tempat masuk zakar. Maksudnya adalah kedalai dah. Dan ini dapat diketahui dengan melihat keluar darah haid atau nifas perempuan. Hak ni payah ni dah. Hak ni menyusahkan dah.
Otena ni kata payah lah tak. Dia kata kalau air tu gilas lain lah ke dalam, tak boleh dengan batu dah. Kalau kita kira boleh lah, payah nak cek gua nak tahu gua nak. Maka kalau ternyata darah yang keluar tidak menyebar dari tempatnya, diperbolehkan beristinja dengan batu. Sudah dibuktikan dengan darah yang keluar tadi sekalipun janda. Kalau perempuan itu bertayamum kalau tidak ada air, maka tidak wajib mengulang solatnya. Gitulah dah. Kata ada air kan, guna batu jugalah. Gitulah. Yang kedua, bahawa tidak ada najis yang baru atau benda suci yang kering atau basah, yang keras atau cair. Maka kalau tempat najis telah disentuh oleh sesuatu yang lain sekalipun dengan air, maka tidaklah memadai berstinja dengan batu. Tak cukup, tak jadi dah. Dia kena air sikit pun dah. Kena benda lain. Jadi tak bolehlah satu benda lain kata tak. Kena benda tak boleh benda istinja tu, tak boleh dia kira tersebar dah. Maka tidaklah memadai beristinja dengan batu, tapi tidak mengapa kerana tersentuh dengan air peluh. Kalau air peluh sikit-sikit itu tak apa. Terkecuali kalau air peluh itu tadi sampai melampaui lubang dubur atau lubang zakar. Kalau menitih air peluh tu baru tak boleh juga dah. Kalau peluh sikit-sikit itu kena tahik ke apa tu, tak apa lagi guna batu dah. Guna tisu dah, guna tisu. Kita telan tisu banyak kan dah. Yang keenam, bahawa najis yang keluar tidak melampaui lubang dubur atau kepala zakar. Maka kalau melampauinya, maka tidak memadai beristinja dengan batu. Kalau air kecing ke apa tu, dah. Ia meleleh dah, bawa lebih daripada kepala zakar tu dah. Maka tak boleh lah basuh, tak boleh lah guna batu dah. Dah. Dia kena basuh dah. Ataupun melampaui lebih dubur tu, luar dia kuasa tu tak apalah, lebih daripada kuasa lebih dubur tu pas kau punggul luar dah. Dah baru dia kira nak payah sikit lah punggul ni nak. Dia kira tak boleh guna istinja lah tak. Dan tak boleh nak istinja dengan batu ataupun tisu dah. Yang ketujuh, bahawa batu yang dipergunakan untuk istinja itu suci dan tidak boleh menggunakan batu yang kena najis atau batu bernajis. Atau batu najis, batu tahik toko yang kerah dah. Tak boleh guna. Yang ke-8, bahawa batu yang dipergunakan untuk istinja itu kering, tidak boleh dengan batu yang basah. Batu basah tak boleh. Yang ke-9, beristinja dengan 3 kali sapu dengan 3 buah batu atau dengan sebuah batu yang segitiga. Yang segitiga je kerana yang dimaksud dengan beristinja adalah jumlah sapu. Dah hilang benda najis, bukan dipandang dari segi jumlah batunya dah. Jadi wajib 3 kali tu wajib, bukan matlamat dia dah. Jadi paling kurang dah. Kalau cuci dah 3 kali tak apa dah. Kerana itu tidak boleh kurang dari 3 kali sapu sekalipun najisnya hilang 3 kali sapu. Maka wajib menambah lagi sampai benda najisnya hilang. Gini hilang kurang dari 3 kali sapu ni dah. Jadi kalau tidak boleh kurang dari 3 kali sapu, kalau kita sapu sekali tu sila terus dah. Kalau 2 tak ada kesan pun wajib juga kali ketiga kena sapu juga, sebabnya paling kurang 3 kali dah. Paling kurang 3 kali. Tapi kalau tak elak dah, sapu tengok ada lagi. Sapu 3 kali tu nampak ada lagi kesan tahik ke apa dah. Maka kena guna lagi lah tisu ke batu. Tisu dah biasa kita learn. Guna lagi siapa aku tengok tak ada dah. Dah. Tak ada dah tak apalah. Ni paling kurang 3 kali dah tak. Jadi maka wajib menambah lagi sampai benda yang najisnya hilang lah. Kalau bekasnya hilang, maka yang dapat menghilangkannya hanya air atau pecahan terbiakan yang halus seperti tepung. Kalau tak hilang juga kena guna air lah kata dah. Bahawa pada setiap kali sapu dari yang 3 kali itu meliputi seluruh tempat yang disapu dan tidak memisah-misahkan tempat yang disapu, umpamanya sekali sapu di tengah yang wajib disapu. Dan disapu lagi untuk kedua kali pada bahagian tepi kiri yang masih tinggal. Dan disapu lagi untuk ketiga kali pada bahagian tepi kanan pula yang wajib sapu yang masih tertinggal. Jadi hak ni bukan 3 kali. Jadi sekali je tepat tu dah. Kalau 3 kali ni maksudnya tepat tulur 3 kali dah. Sekali tepat tulur, sekali tepat tulur, sekali tepat tulur, semua sekali tepat tulur dah. Barulah bagi 3 kali. Kalau sapu sini sikit, tepi kiri, tepi kanan, tengah ke apa dah. Jadi kalau sekali tu baru kira sekali je setiap masa-masa tepat dah. Disyaratkan 3 kali sapu dalam istinja dengan batu dan tidak disunatkan menigainya berbeza. Dengan atau beristinja dengan air. Dan dalam membasuh najis disunatkan menigai basahan setelah najisnya hilang. Dan najis hilang ni ataupun dah sekali baru kan najis hilang tu dah. Kedua ketiga tu baru jadi sunat dah.
Okey, lepas tu kat mana tu? Kita baca dah. Dan sunat menyapu itu dengan kasal jika hasil hilang ain najis dengan genap. Kerana tersebut dalam hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW adalah ia menyuruhkan menyapunya dengan ganjil ni kasarnya. Ganjil. Maka jika hilang ain najis dengan 4 kali sapu, maka sunat menambahi sapu yang kelima. Dan jika hilang ainnya dengan 6 kali sapu, maka sunat menambahi sapu yang ketujuh. Demikianlah dikiaskan pada bilangan yang demikiannya. Jadi sunat ganjil dia. 3, 5, 7, 9, 11 gitulah dah. Dan bermula sunat kaifiah menyapu itu bahawa dimulainya sapu yang pertama pada pihak hadapan sofah, yang ke kanan, maka lalu yang diedarkannya kepada tempatnya permulaan sapunya, kemudian maka dimulainya sapu yang kedua pada pihak hadapan sofah yang kiri, maka lalu diedarkannya kepada tempat permulaan sapunya, kemudian maka dikenakannya pada sapu yang ketiga akan kedua sofah serta musyarabih. Dan sunat tak kala mulai menyapu bahawa dikenakannya batu itu pada tempat-tempat yang suci, kemudian maka disapukannya akan dia pada tempat yang kena najis serta diedarkannya sedikit-sedikit. Dan sunat istinja dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan, dan kata setengah haram kerana sah tegah daripada istinja dengan dia sama ada istinja dengan batu atau dengan air sekali. Nah, jadi semua tu tak boleh guna tangan kanan dah. Dia kata dan sunat menyapu dengan bilang ganjil lah, dan jika najisnya boleh hilang dengan basahan genap. Kerana diterangkan dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW menyuruh menyapu dengan bilangan ganjil, dan jika belum juga hilang dengan 4 kali sapu, maka sunat menambahi sapu yang kelima. Jika najisnya boleh hilang dengan 6 kali, maka sunat menambahkannya yang ketujuh. Demikianlah dikaskan pada bilangan berikutnya. Nah, ataupun kalau gini sebenarnya, kalau hilang ada kali yang keempat, tambahlah dia jadi 5. Kalau hilang ada kali ke-6, tambahlah dia jadi 7, dia jadi ganjil. Dah. Dan sunat dalam menyapu bahawa dimulai sapuan pertama dari pihak hadapan lubang. Tarik dia pakai terus lubang tu dah daripada hadapan lubang. Baru turun dah. Lubang lubang dah. Yang kanan maka diputar batu itu ke tempat permulaan menyapu. Kemudian dimulai sapuan yang kedua dari pihak hadapan lubang lubang sebelah kiri, lalu diputar batu ke tempat permulaan menyapu. Kemudian sapuan yang ketiga disapu daripada kedua belah pihak dah. Dia kata gitu dah. Dia beratkan dia sikit daripada berat kiri, lepas tengah-tengah gitu, lebih kurang dah. Tapi kalau kita kena tisu pakai sapu semua sekali lah dah kuasa tu. Dia pentingnya hilang lah. Dan sunat memulai menyapu di bawah dikenakan batu pada tempat yang suci, baru disapu ke tempat yang kena najis. Batu tu dia kena tempat suci tu baru tarik ke tempat najis, serta digerakkan sedikit demi sedikit dah. Dan sunat dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan kanan. Sebagian ulama mengatakan haram dengan menggunakan tangan kanan dah, pakai batu tu lah. Kerana Nabi SAW melarang beristinja dengan tangan kanan, baik istinja dengan batu atau dengan air, guna tangan kiri wajib dah. Masalah, jikalau dijadikan Allah Ta'ala daripada tangan kirinya serupa nama Allah atau barang sebagainya daripada ismu ni'mu'azam, adakah istinja dengan tangan kanan atau dengan tangan kirinya? Kata Syekh Ramli dalam fatwa, jika tiada terpelihara isim ni'mu'azam itu daripada kena najis, tak kala istinja hendaklah ia khiyar antara istinja dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri, boleh pilih lah. Dan sunat pada istinja dengan air menekankan jari tengah, guna tangan tengah pada dubur, dan jangan dimasukkan jarinya pada batin.
dubur, dikarenakan yang demikian itu mendatangkan waswas. Jangan korek kuat doh lah dah. Guna jari tengah dah. So jari dah jari tengah ni. Tetapi sunat pada perempuan yang beker, yang anak dara ni memasukkan jarinya pada lubang yang pada farasnya supaya disucikannya akan dia masuk sikit dah. Dan sunat bagi orang yang istinja dengan air mendahulukan istinja pada kubulnya, kemudian pada duburnya, dikarenakan jika didahulukan istinja pada duburnya, terkadang terpercik kepada najis tak kala membasuh kubulnya. Jadi dia kena basuh punggung dululah sebelum kemaluan dah. Dan sunat yang maka bagi yang istinja dengan batu mendahulukan istinja pada duburnya, kerana bahawasanya diberinya duburnya terlebih segera kering daripada kubulnya, dan apabila kering ia sebab takhirkan dia tiadalah medai akan dia batu, hanya sahaja wajiblah diistinjakan dengan air sahaja dah. Gitulah. Okay. Kalau tangan kirinya serupa dengan bentuk tulisan nama Allah. Ni pun pelik lah. Macam mana boleh fikir ada tangan. Okay, kadang kita ni apa juga setengah ni duk. Tanda kebesaran Allah, tulisan nama Allah pada lembu lah. Pada buah lah. Tu kata pemikiran yang mundur sangat lah dah. Nampak sikit nama Allah. Awal nampak bentuk kita nama Allah dah. Berat gitu dah. Pada dengar lah ni dibunuh, hukum bunuh. Al-Halash dah, Hasasak pun dia kata nama Allah. Ya, kau dia ngoyak pada hadap dek dah. Gitu masalah ni, benda yang kita kata benda tu tengok sekali tengok. Memanglah boleh kata nama Allah, tapi bukanlah benda tu terbentuk dengan lah gitulah, bukan tanda kebesaran Allah gitu dah. Tanda kebesaran Allah sungguh ni benda yang hebat. Langit, alam, sistem dia tubuh kita, sel, cak jari tu adalah tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah. Bukan tulisan Allah tu dah. Padahal benda tu pokok nak apa sujud kata kebesaran Allah. Napa pokok napa tulisan nama Allah kata tu kebesaran Allah. Itu bukan tu benda biasa, tak sengaja kita kata dah. Kebesaran Allah ni benda pelik yang kita rasa hebatnya pencipta ni Allah SWT. Contohnya sel, kita kaji bahagian sel dah. Sel ni begitu detail dengan sistem sarafnya, dengan sistem gapanya, pembahagian penerimaan oksigennya dan sebagainya dengan begitu canggih. Tu baru tanda kebesaran Allah, bukan tulisan nama Allah dah. Ni pun mikir pelik, ada tangan kiri serupa dengan bentuk tulisan nama Allah dah. Tak ada dah. Tu terlajuk mikir dah. Padahal benda tu tidak lah kalau lebih kurang tak boleh kata lah tulisan dah, bukan tulisan lah tu dah. Jadi kita suruh mikir macam ni dah. Kalau tangan kiri je serupa dengan bentuk tulisan nama Allah ni, kita kata tak usah dah karut, mikir over sangat bang. Kalau mikir memanglah kita rasa macam tulisan Allah dah. Tak usah mikir dah. Jadi tak ada bukit lah dah. Apa tulisan nama? Atau nama Allah yang lainnya dah. Apakah boleh istinja dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri? Syekh Ramli dalam fatwanya berkata, jika tidak dapat melihara nama Allah tadi, terkena najis ketika beristinja, maka hendaklah memilih antara beristinja dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Boleh pilih lah kalau salah sungguh dah. Sunat beristinja dengan pergunakan air dengan menekan jari tengah pada dubur. Guna jari so jari je pada dubur. Dan jangan masukkan jari ke dalam dubur dah. Lubang dubur tu jangan korek pula dah. Kerana seperti itu akan menimbulkan waswas pula. Jadi waswas pula dah. Takut jadi waswas. Yang penting jangan over lah gapo-gapo pun. Tapi sunat bagi perempuan yang perawan, anak dara gapo, masukkan jarinya ke pintu lubang faraj untuk membersihkannya. Kalau kira serupa lah dara kau. Yang pentingnya masuk tu supaya lebih suci lah. Waktu pun jangan korek dalam, lebih kurang sikit, masuk sikit. Bila-bila duduk cakur duduk gitu, mudahlah berlaku, mudahlah nak basuh tu nah. Dan sunat bagi orang beristinja dengan batu mendahulukan dubur, kerana menyapu dubur lebih sukar daripada menyapu kubur dah. Kembali pada depan dah. Dubur tu payah lagi lah. Kalau kering kerana dilambatkan, tidaklah memadai memakai batu, tapi wajib dibasuh dengan air sahaja dah. Sebabnya takut kering juga dah. Guna batu, guna tisu dulu supaya tak dia kering. Dia kering tak boleh dah guna tisu, je kena guna air sahaja dah. Lepas tu
Bermula kaifiat istinja dengan batu pada zakar bahawa disapukannya zakarnya dengan tangan kiri atas 3 tempat daripada batu, maka jika diulang-ulanginya menyapukan dia atas satu tempat daripadanya, wajiblah pada ketika itu istinja dengan air kerana tiada madai akan dia batu lagi. Dan sunat mendahulukan istinja atas wuduk pada hak orang yang salim, yakni yang sejahtera selamat daripada umpama salasul bau, kecing tak putus ni, atau istihadah, darah tak berhenti dah, penyakit. Adapun orang yang tiada salim yang selamat, maka wajib atasnya mendahulukan istinja daripada wuduk. Dan lagi qaul sunat, dan lagi pula sunat kemudian daripada istinja menggosokkan tangannya ke bumi atau barang sebagainya, maka dibasuhnya akan dia. Jadi dulu gak tanah tu jadi macam sabung dah, suhil dah baum ke apa. Dan sunat memercikkan akan air pada farasnya dan dalam kainnya atau seluarnya supaya menolakkan akan was-was. Jadi kita jiruh ataupun percik pada kuasa kain kita di kuasa kemaluan supaya tidak timbul was-was tubik lagi kuasa sikit tu, tak was-was. Apa tak was-wasnya? Sebabnya kita tak mungkin air tu lebih besar ni. Atau setengah ulama kata jadi suci macam kita percik bak najis mukhaffafah ni, dia bincang juga bak najis mukhaffafah bak ni dah. Iaitu percikan budak kecil tu, kurang 2 tahun, ataupun bak najis mukhaffafah tu dimaafkan apabila kita percikkan air di kuasa kemaluan. Kalau tubik lagi pun dimaafkan kerana telah dipercikkan air situ dah. Dan sunat kemudian daripada istinja membaca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawash syahadan. Membadailah istinja dengan air itu ghalib zon akan hilang najasah dan tiada disunat kan mencium tangannya kemudian, maka jika diciumnya akan tangannya maka dapatnya padanya bau najis, nescaya dihukumkan dengan najis tangannya jua. Tiada di tempat yang diistinjakan, maka tiadalah wajib atasnya mengulangi istinjaknya melainkan jika diciumnya jari tangannya telah digosokkannya dengannya dia kepada tempat itu, maka menunjukkan atas najis tempat itu pula. Maka wajib atasnya mengulangi istinjaknya, tapi tempat yang demikian itu pada bau yang tiada sukar menghilangkannya dia, inilah hasil yang tersebut dalam tuhfah. Dan jikalau mengalir peluh orang yang istinja dengan batu pada duburnya atau kuburnya, maka titilik jika melampau peluh itu daripada 2 safhah dubur atau hasyafah zakar, nescaya wajiblah atasnya membasuh dia dengan air akan peluh yang melampaui jua. Dan jika tiada melampaui daripadanya, maka tiadalah wajib atasnya membasuh dia. Kita masuk lepas ni bab bersugi sudah ni lah dulu. Okey, adapun cara beristinja dengan batu pada zakar bahawa disapunya zakarnya dengan batu pada 3 tempat dari sudut satu batu dah, 3 bucu dari batu tu. Kalau diulang menyapunya pada satu tempat pada batu yang sama, maka wajiblah ia beristinja lagi dengan air. Kalau kena air kuasa tu dah, hak kena dah najis, dia kosong bucu tu kena dah najis. Guna bucu tu juga gonya tempat tolong dah. Jadi tak jadi suci lah guna air dah, kata dah. Wajiblah ia beristinja lagi dengan air kerana tidak cukup dengan batu dah. Pasal jadi najis kena mula tempat dia dah. Sunat mendahulukan istinja dari wuduk bagi orang yang sihat. Ialah sihat, kita ginilah kita kata saat ni dah. Tisu lah kita kata lah ni batu ni, tempat kita jadi payah batu pula lah, bukan macam tempat pandai pasir gitu lah. Kita kira tisu, kan tisu kita sapu tu, sekali sapu tu tuhuk lah molek dah. Kuasa tu dia kena sekali sapu je. Buat ambil tisu lain sapu pula. Buat ambil tisu lain sapu pula dah. Bayangkan guna satu tisu tu gonya tempat tu tak salah dah. Jadi cuma lah pula dah. Sunat mendahulukan istinja dari wuduk bagi orang yang sihat, ialah sihat dari penyakit keluar air kecil terus menerus ataupun darah istihadah, darah penyakit yang terus menerus tubik darah dia. Jadi istinja dulu baru ambil wuduk. Dia tak batal sebenarnya kalau tak sentuh kemaluan dia kau gapo dak. Kalau guna istinja pun dak. Dia tisu tak sentuh kemaluan dengan jadi dia tak batal lah sebenarnya, walaupun dia ambil asmai dulu lah. Tapi sunatnya ambil asmai dulu. Sunatnya istinja dulu. Istinja dulu sebelum ambil asmainya dah. Bagi yang sihat. Tapi kalau orang yang penyakit keluar air kecil terus menerus ni, tak ada sunat lah. Pasal dia tubik semua dah tak berhenti dah.
Cuma molek dia ikat ke gapo dah bubuh tisu ke, ikat sikit ke supaya tidak tubik betik ataupun istihadah pun. Yang ambil semai dulu patok benda yang tak apalah. Tok pempah ke dia tu dah, apa panggil modah dia ke ataupun benda-benda yang boleh tutup lidah atau mengalir kuat dah. Tapi orang yang menderita di atas wajib mendahulukan istinja dan wuduk. Dari wuduk dan sudah beristinja, sunat menggosokkan tangannya ke tanah. Oh gini, kalau orang itu menderita penyakit tadilah, wajib mendahulukan istinja dan dari wuduk dan sudah beristinja, sunat menggosokkan tangannya ke tanah atau yang seumpamanya dengan tanah sebelum dibasuhnya. Dah. Dan sunat mercikkan air ke farasnya, ke dalam kain atau ke dalam celana agar hilang rasa waswahnya. Dan sunat sudah beristinja membaca doa yang berbunyi. Ya gini lah, ada sunat belaka. Kalau kita takut ada waswah, kita percikkan air tu lebih-lebih tu ke kawasan kemaluan, takut kalau timbul waswah ke tubik. So ke tubik tu, ke ada sikit rasa takut ada tu jiruh lalu ataupun percik lalu jadi bolehlah waswah ni. Yang penting ni nak lawan waswah ni. Nabi buat gini. Dan apabila kita sudah istinja tu, kita baca Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Maksudnya, ya Allah, bersihkanlah hatiku dari sifat ni munafik, sifat nifak, dan peliharalah kelaminku, farasku ni daripada kejahatan. Kemaluanku daripada kejahatan. Cukuplah dalam beristinja dengan air, dengan duga air bahawa najisnya telah hilang. Pada kita kira hilang dah setara ni pada dah. Tidak disunatkan mencium tangan. Maka kalau ciumnya tangannya dan dapatnya bau najis, maka dihukumkan tangannya bernajis dan tidak pada tempat dibasuhnya. Kalau kita tak molek benar cium, tak sunat pun dah. Lepas kita basuh, kita cium tangan. Kalau kita cium tangan, biasanya bau jugalah. Pasal benda tu nak hilang bau ni payah dah. Payah nak hilang bau dah. Kalau kita kena air pun payah nak hilang bau dah. Kalau kita tak sunat dan bukan molek, tak molek sebenarnya kita cium tangan kita takut jadi waswah pula. So, kalau kita cium tangan, kita bau, tetap dianggap kawasan tubuh tu cuci. Yang najis ni hanya di tangan saja pula dah. Dia kata gitu sini. Kerana itu tidak wajib mengulangi istinja, melainkan kalau dicium jarinya yang telah digosokkan ke tempat yang dibasuh, ternyata tempat yang dibasuh pun boleh suci juga. Maka wajiblah mengulangi istinjanya semula, tetapi tempat yang demikian itu hanya pada bau yang tidak sukar menghilangkannya. Kalau sukar ni tak hilang, memang tak hilang tu. Bau ni tak. Kalau bau tarik ni tak hilang sikit tu ada. Hilang kuat-kuat bau tu, bau sikit-sikit tu tak ada dah. Di tangan ke di punggung dah. Bila terangkan dalam kitab Tufah, jadi lebih kurang lah. Jangan lampau jadi waswah pula. Jika perlu mengalir dari orang yang beristinja dengan batu pada dubur atau kuburnya, maka dilihat jika perlu itu melampaui batas lubang dubur atau kepala zakar, wajiblah membasuhnya dengan air. Terhadap air peluh yang melampaui batas tadi lebih daripada kepala zakar tu ataupun lebih daripada tepi tubuh dah. Tetapi kalau tidak melampauinya, tidaklah membasuhnya. Setakat tu sajalah bab istinja. Lepas ni kita bincang bab gosok gigi. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.